Itulah saya pun rasa pelik juga sebab bila dia kata Dajjal ni follow US ataupun Dajjal ni follow China, saya jadi confused lah sebab dekat sini nampak macam Trump dia tuduh China, China duk tuduh Trump, jadi tak tahu mana satu, China ataupun US yang sebenarnya di bawah di sebalik Dajjal ni lah. Okey, baik. Tadi soalan berkaitan dengan SARS sebenarnya sama dengan apa yang ditanya oleh Abu Omar. Abu Omar berkaitan dengan virus SARS lebih tinggi kadar kematian, sehingga kita dah jawab. Saya akan cuba jawab sikit yang ada dalam chat room di live. Baik, saya nak kepada Dr. Rozaimi. Ini ada soalan sikit kaitan dengan pengaruh Yahudi. Okey. Kita tahu Dr. Rozaimi sebut Yahudi je terus Dr. Rozaimi senyum. Baik, kita tahu Quran kata dalam surah Al-Baqarah, surah 2 ayat 120, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan orang Kristian takkan bersetuju dengan kita dan mereka telah melakukan tipu daya zaman bersama. Okey. Sekarang antara pengeluar vaksin yang utama ialah Pfizer. Pfizer ni CEO dia Yahudi. Dia sebut nama dia Albert Bourla. Kan? Yang Moderna pula top saintis dia pun Yahudi, iaitu Talzek nama dia. Saya tak tahu nak sebut dengan betul. Talzek. Jadi dekat sini seolah-olah menunjukkan Yahudi buat vaksin ni untuk kita. Apa jawapan Dr. Rozaimi berkaitan muamalah kita dengan Yahudi yang menentang Islam ni? Silakan. Okey, terima kasih Dr. Yusof. Saya tertarik dengan apa yang disebut oleh Datuk Dr. Musa dan juga Dr. Zakrul pada round yang pertama tadi, iaitu ilmu perubatan ni asalnya dimulakan ataupun orang kata apa, dikembangkan oleh saintis Muslim. Tapi bijaknya Barat apabila mereka mengambil ilmu yang datang daripada saintis-saintis Islam ni, bawa ke sana dan mengambil manfaat daripada apa yang digagaskan oleh saintis Muslim. Tetapi malangnya hari ini, golongan yang pro konspirasi, pro teori konspirasi memilih untuk menjadi tidak cerdik dan hanya berpada dengan menuduh orang itu dan ini, dan akhirnya mereka tidak memberikan apa-apa solusi. Bila kita tengok kepada isu Yahudi dan vaksin, dan mereka kaitkan pula dengan ayat Al-Quran, kita tidak nafi. Allah Subhanahu wa taala menyebut dengan jelas, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ini jelas. Sekali-kali orang Yahudi dan Nasara tidak akan redha kepada kamu sehingga kamu mengikut agama mereka. Tetapi di sana apabila kita melihat kepada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi adalah orang yang paling faham tentang Al-Quran. Jadi bila mana ayat ni turun kepada Nabi dan kita tengok kepada praktikal Nabi, di sana kita dapat tahu bahawasanya orang Yahudi dan orang Nasara tidak redha kepada kita dari sudut agama. Tetapi dari sudut urusan dunia, Nabi SAW sendiri berurusan dengan orang Yahudi. Kita tengok bagaimana Nabi SAW di Madinah, Nabi berurusan dengan orang Yahudi. Nabi makan sembelihan yang diberikan oleh orang Yahudi. Bahkan di dalam Al-Quran dihalalkan sembelihan orang Yahudi dan ahli kitab dan Nasara jika mereka sembelih bukan untuk berhala lah. Kalau mereka sembelih kosher food, halal. Jadi bila kita tengok apa sebenarnya yang menyebabkan mereka tidak redha, kerana hasad mereka terhadap agama Islam. Oleh kerana itu mereka tak menerima Nabi Muhammad sebagai Nabi mereka dan mereka tidak menerima petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Tetapi apabila dalam isu keduniaan, Nabi SAW begitu seimbang. Kita tengok bagaimana Nabi SAW menggunakan kepakaran. Orang duk buat ceramah ma'al hijrah setiap tahun, tapi kita tak mau ambil pengajaran daripada sirah. Sirah bagaimana menunjukkan orang yang bawa Nabi menjadi penunjuk jalan bukan Muslim pada masa itu, Abdullah bin Uraiqid. Bukan Muslim, tetapi oleh kerana dia ada kepakaran dalam bidang itu, dia mempunyai pengetahuan dalam bidang itu, dan kita menilai bahawasanya dia itu bukan buat sesuatu yang boleh membahayakan umat Islam, maka kita terimalah. Kenapa? Apa alasan kita nak menolak?
dengan kepakaran yang ada pada ahli-ahli perubatan kita, saya boleh katakan doktor-doktor berdaftar yang ada dekat Malaysia ini, yang selama ini seperti mana Datuk Dr. Musa duk sebut kan, perjuangan mereka untuk menyelamatkan nyawa sepanjang orang kata apa, selagi mana mereka mampu, bersetuju dengan apa yang diterbitkan ataupun apa yang dibentangkan dalam kajian mereka yang melakukan vaksin ini, maka tidak ada ruang. Allah Subhanahu Wa Taala kata, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang tahu kalau kamu tak tahu. Jadi bila dalam isu perubatan, ustaz-ustaz banyak dok kata, dalam bidang agama ni kena kembali kepada ahlinya, dalam bidang agama kena kembali kepada ahlinya. Tapi kenapa dalam bidang perubatan, sebahagian daripada ustaz-ustaz yang pro teori konspirasi ni tak nak rujuk kepada mereka yang berada dalam bidang perubatan tu sendiri? Kenapa tak rujuk pada virologis? Kerana mereka yang buat kajian, mereka yang pegang teropong. Kita teropong pun tak pernah tengok. Jadi percaya kepada mereka. Takkan mereka ni, dalam ilmu hadis dia ada satu istilah kita panggil mutawatir. Apa itu mutawatir? Mutawatir ni orang yang berita yang dibawa oleh ramai manusia sehingga adat mengatakan mustahil mereka ini berpakat untuk berdusta. Jadi virologis Muslim sepanjang sejarah ataupun kita kata sepanjang COVID ni berlaku, virologis Muslim tak ada pun kata, kalau ada pun yang sangat terpencil lah kan, yang boleh kita bincang lagi, tetapi hampir bilangan tu hampir sampai kepada tahap mutawatir, ia adalah bukan pandemik, ia adalah satu pandemik yang memang kita sedang berdepan dengannya. Itu satu. Yang kedua, dalam sirah Yahudi di Khaybar, mereka khianat kepada Nabi SAW sehingga Nabi memerangi mereka, Nabi perang dengan mereka, Nabi nak halau mereka keluar. Tapi dia orang kata, ya Muhammad, kami ni orang yang pandai jaga kebun, biar kami jaga kebun ni. Jadi Nabi tengok kepakaran mereka ni, mereka boleh jaga kebun. Nabi biarkan mereka menjaga kebun dengan menggunakan akad. Ada perjanjian yang dibuat oleh Nabi SAW bersama dengan orang Yahudi yang pernah khianat Nabi. Jadi di kat sini Nabi sangat seimbang dalam urusan dia bersama dengan manusia. Kita tak ada kepakaran, kita tak ada belanja yang besar. Tapi bila mana kajian berlaku, kita tengok bagaimana keberkesanan vaksin tu ada. Jadi saya tak nampak ada masalah apa. Saya tak nampak ada masalah apa. Kalau orang kata vaksin ni, dia kata dibuat oleh orang Yahudi untuk masukkan chip, macam-macam benda lah dia orang fikir kan, masukkan chip dalam badan orang lah apalah. Saya kalau nak buat layar buruk boleh juga. Kenapa dia orang takut dengan chip? Bukankah lebih chip lebih ceria kan, chip semua. tapi nak kata tuan-tuan, di sana ada juga orang Yahudi yang ambil vaksin, ada juga orang Yahudi yang tolak vaksin. Untuk isu COVID ni, ada yang tolak, ada yang terima. Jadi kalaulah kata golongan pro teori konspirasi menolak vaksin, kita boleh kata mereka pun ikut Yahudi. Jadi kita samalah. Kalau orang yang terima vaksin dikatakan, orang yang terima vaksin COVID dikatakan pro Yahudi, ada Yahudi yang menolak vaksin, dan orang yang tolak pun kita boleh kata ini pun perangai Yahudi juga. Jadi akhirnya tak jadi kerja, asyik tuduh orang tu Yahudi, orang ni Yahudi. Jadi kita tak ke mana, solution tak ada. Orang tak makan, orang dah stres dengan dikurung dengan PKP. Jadi kita perlu hentikan pandemik ini dengan usaha yang kita ada. Ini yang terbaik yang kita ada. Bismillah, tawakal ala Allah. Kita percaya dengan pakar-pakar yang ada di Malaysia ni. Wallahu a'lam. Dr. Yusof, saya nak celah sikit. Dr. Yusof, boleh saya celah sikit? I think it has to be a conversation lah, dan jangan kita terlalu terikat, please, Dr. Yusof. So I want to give an opinion. Kalau kita lihat sejarah Islam selepas wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, we were the first to build hospitals. We were the first to have medical examination. Kita yang pertama untuk pastikan bahawa doktor-doktor yang dibenarkan untuk memeriksa pesakit diakreditasi. Mereka mesti mengambil sumpah seorang pakar perubatan Islam, ya, diakreditasi. Hospital kita was the cutting edge hospital tau. Ya, orang-orang Yahudi, tabib-tabib Yahudi, tabib-tabib Kristian datang ke hospital kita untuk belajar ilmu yang terkini masa itu. Kenapa? Sebab mereka diilhamkan oleh Al-Quran. Kan Al-Quran ada 6 ayat-ayat syifa. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa wa rahmatun lil mu'minin.
Dan di antara turunnya Al-Quran itu adalah sebagai ma huwa syifa, penawar, ya, dan rahmah kepada orang-orang yang beriman. Dan kita sendiri lihat bagaimana Nabi Ibrahim, wa iza maritu fa huwa yashfin, dan apabila aku sakit Allah yang menyembuhkan. This we put the doctors in their place, bahawa bukan kita yang menyembuhkan, bahawa Allah SWT menyembuhkan. Jadi ini inspirasinya. Saya lihat inspirasi ini dalam Syekh Yusuf Qaradawi. Dia kata, saya seronok tahu bila keluar fatwa, saya berjumpa dengan pakar-pakar Islam di Kuwait, Islamic Organization Medical Sciences. Dia letakkan fakta-fakta tu, senang saya dengan ulama-ulama lain nak buat fatwa, mudah. Dan almarhum mentor saya, Syekh Ali Mish'al, dalam FIMA, Federation of Islamic Medical Association, dia kata apa tahu? Bila Syekh Qaradawi buat fatwa, menyenangkan, taisir, fiqh taisir, memudahkan, sampai doktor-doktor berkata, betul ke fatwa ni? You see, begitu hebatnya ulama kita memudahkan, sebab itu merupakan budaya Rasulullah SAW. Sebab jika ada dua pilihan yang mubah, yang permissible, Nabi kata Aisyah radhiyallahu taala anha selalu memilih yang the simpler one, the easier one. Wallahu a'lam.